kana huwa al-muhtaju ilaih, maka itulah mana kalam madamati dzat itu al-muhtaju ilaih, itu yang perlu, duna qaulihi, bukan perkataannya ghaira mu'allalatin bi'illah, yang tidak diillahkan dengan satu illah. Jadi qaid madamati dzat tu perlulah untuk mengeluarkan daripadanya sifat maknawiyah. Dah qaid belakang tak perlu. Apa tak? Ini bincang bab takbir belaka ni. Bincang takbir, kritik takbir ni. Okey. Faham tak? Tak faham nak ulang. Tapi dia tak penting pun. Bukan tak penting makna ibarat je. Dengar balik. Okey, wa qawluhu ghaira. Ghaira tu bin nasbi, baca dengan nasab. Halun minal hal. Hal minal hal. Hal daripada hal. Halun itu hal daripada apa nama ni? Nawasib. Nawasibul asma. Minal hal itu hal dalam kalam syarih. Apa dia? Wujud tu hiyal halu alwajibatu lidzati. Tu lah. Jadi hal yang kedua tu kena kepada mana? Hal yang kedua itu kena kepada al-hal ni kena kepada mana? Hal dalam kalam musannif. Hal dalam kalam musannif. Ai fi kalami asy-syarih, pada kalam syarih. Apa dia kalam syarih itu? Hiya al-halu al-wajibatu lidzati ila akhirih. Boleh buat ta'liq lah. Okey. Bin nasbi, jadi hal daripada hal tu. Ala madhhabi man yara maji'a al-hali minal khabar, atas pandangan yang mengatakan boleh hal itu mari daripada khabar. Sahibul hal tu khabar. Tak mesti amil yang fa'il dan seumpamanya, maf'ul dan seumpamanya. Boleh mari daripada khabar. Sini khabar kan? Hiya al-halul wajibatu. Fa innal khilafa, kerana khilaf pun sabitun fi, sabit juga pada adakah hal boleh mari daripada khabar atau tidak. Itu khilaf. Fa innal khilafa sabitun fihi, sabit padanya, kama ji'ihi minal mubtada, sebagaimana datangnya hal daripada mubtada. Itu khilaf kok. Boleh tak hal tu mari pada mubtada? Sahibul hal tu mubtada, boleh tak? Khilaf. Ini kalau dibina di atas pandangan yang mengatakan boleh datang hal daripada khabar. Itu satu. Min dhamiril wajibi. Mana? Hal min. Bin nasbi ghaira tu baca dengan nasab. Halun minal hal. Yang pertama dia itu hal daripada hal. Yang kedua, au minadh dhamiril wajib, ataupun dia itu hal daripada dhamir al-wajib. Kan al-wajib isim fa'il, isim fa'il ada dhamir kan? Hiya al-halu al-wajibu. Al-wajibu huwa. Jadi dhamir ghaira itu sahibnya ialah dhamir pada wajib. Nampak? Okey, itu je. Dah nak pegang mana? Ikutlah mana-mana. Semula belaka. Wala yasihu an yakuna khabaran lidama. Tak boleh ghaira tu di-i'rab jadi khabar bagi madama, tak boleh. Kenapa? Binaan. Kerana dibina ala annaha, bahawa sesungguhnya dama itu ala annaha naqisat. Binaan ala annaha naqisatun. Bukan. Ni binaan ni binaan ni jadi hal. Bukan illah Ana sebut apa? Kerana, bukan kerana. Hala kaunihi La wala yasihu an yakuna khabaran lidama binaan ala annaha naqisatun, ay hala kauniha mabniyun ala anna dama naqisah. Tak sah kita kata ghaira itu khabar bagi dama. Dalam keadaan kita anggap dia dama itu fi'il naqis. Tak sah kita i'rab gitu. Kenapa? Li'anna ni baru illah. Li'adami sihah.
La yasihu kan? Sebab apa tak sah kita i'rab dia khabar bagi dama? Li'anna dzata la tu'allalu. Kerana zat mana boleh di'illah? Ha? Zat mana boleh di'illah? La tu'allalu. Macam mana gini? Kalau takdir kalam kan ni? Kalau kita kata madama tu nakisah akan jadi gini. Madamati dzatu mu'allalatan. Ghaira kan? Madamati dzatu ghaira mu'allalatin. Selama mana zat itu ialah yang tidak di'illah. Selama mana zat ialah yang tidak di'illah. Khabar tu. Dah orang tanya pula. Dah zat tu boleh illah ke? Zat mana boleh? Orang tak bincang zat boleh illah, tak boleh illah. Zat tu tak boleh illah. Sebab apa? Bak lawan sikit lagi. Bila maknawiyah, madamati zatu mu'allalatan. Madamati zatu mu'allalatan. Dah yang mu'allalah tu zat ke? Tak. Zat tu tidak boleh diillahkan. Apa tak Lidama. Lidawam. Khabaron lidama. Dama. Khabaron lidama. Sebab dama khabar kepada dama. Madamati zat kan? Boleh juga nak kata masdar pun khabar lidawam. Tapi dama lidama. Hak lain dama belaka tak? Ni. Binaan. Kan apa ni? Hala kaunihi mabniyun ala hala kaunihi mabniyan ala annaha naqisah. Kerana dibina di atas hala kaunihi mabniyan ala annaha naqisah. Dibina atas bahawa dama itu naqisah. Tak boleh kata gitu. Kenapa? Li'anna zat, kerana zat tidak diillah. Qala ba'duhum, berkata oleh sebahagian mereka. Gimana? Kita kata dama situ tak boleh. Kita tak jadikan dama tu dama fi'il nakis. Dama fi'il nakis. Tak boleh nak kata dama fi'il nakis. Kalau dia i'rab khabar, makna dama tu nakis. Tapi sah tak? La yasih. Sebab apa? Sebab zat tak boleh di'illah. La tu'allalu. Qala ba'duhum, berkata oleh sebahagian mereka. Ni sirah Tabari lah. Makna ada orang kata gitu. Musanif kata ada orang kata gitu. Aku pun khabar ya. Sirah Tabari ya. Wa kadza la yasihhu, demikianlah juga tidak sah an yakuna birraf'i, baca dengan rafa'. Jadi apa? Yakuna birraf'i sifatan lil hal. Menjadi sifat bagi hal. Gimana? Madamatiz zatu ghairu mu'allalatin. Dia sifat kepada hal. Jadi kalau ambil semula, hiya al-halul wajibu lidzati madamatiz zatu ghairu mu'allalah. Selama mana zat tidak diillah tu hal itu. Sifat kepada hal. Tak boleh la yasihu an yakuna bi raf'in sifatan lil hal. Kenapa? Li'anna lafzaha, kerana lafaz hal itu, li'anna lafzaha ma'rifatun, ma'rifah. Al hal kan ma'rifah kan? Wa ghaira ay wa lafza ghaira nakiratun. Wa ghaira ay wa lafza ghaira nakiratun. Tanda molek tu. Kita ana ni kalau tu jadi ghaira nakiratin pula. Lepas tu dia buat kurang tak? Tu baca warna kaitan jadi kaca. Okey. Ghaira itu nakirah. Itu kata yang tidak sah tadi. Kata Syekh Syarqawi, fihi nazar.
Boleh kritik lagi, boleh tilik lagi hok ni, boleh nazar lagi. Kalang ni boleh lagi kita nak tag. Kenapa? Li'anna lafzal hali, kerana lafaz hal itu wa in kana ma'rifatan, walaupun dia makrifah ada alif lam, lakinnahu nakiratun, tapi dia nakirah maknan, dari segi makna. Betul lah dia alif lam, cokoh tu, tapi dari segi makna dia nakirah. Sebab hal secara umum. Adakah dia tak khusus pada satu? Tidak. Maka fayasihu an yakuna ghaira tu, ghaira tak dalam kurungan. Fayasihu an yakuna ghaira sifatan lahu. Sahlah ghaira itu jadi sifat bagi hal. Sah juga. Boleh. Sebab tu nak apa ni? Nak kritik kita tu kena tengok banyak aspek. Bukan kita ngaji nahu ni satu jalan saja, tak. Ngaji jurumiyah saja berhenti saja. Ngaji kawapikir saja berhenti saja. Tak, banyak lagi andaian dan takwilan. Okay, habis. Fa ukhrija bil hali, maka dikeluarkan dengan hal. Okey. Nak baca kan tu? Nak baca mana tu? Tulis mana tu? Ja'lul ma'ani wassalbiyati, ja'lul ma'ani wassalbiyati ghaira halin mujarradu istilahin. Mana khabar dia? Khabar yang mujarradu. Menjadikan ma'ani dan salbiyah itu bukan hal. Kita kata ma'ani itu bukan hal, salbiyah itu bukan hal, mujarradu istilahin, semata-mata istilah. Wala musyahata fi ay fil istilah, maka tak perlu bergaduh pada masalah istilah. Kata bukan ma'ani itu dan salbiyah itu selain daripada hal, semata-mata istilah. Dalam isu ini hak nilah maksudnya. Jadi tak ada masalah lah. Wa qawluhu akhrajal ahwala, perkataan musannif, mana perkataan dia kata ghairu mu'allaha, ghairu mu'allalatin bi'illatin tu, akhrajal ahwala, perkataan itu mengeluarkan al ahwal al ma'nawiyata, hal-hal ma'nawiyah. Katanya la hajata ila ikhrajiha bidzalik, tak perlu, tak ada hajat pun kita kena keluarkan sifat maknawiyah dengan katanya ghairu mu'allalah itu. Sebab apa? Sebab tadi li'annaha kharijatun, kerana dah terkeluar dia biqaulihi ma damati zat. Kan kita sebut dah dia kan. Dah terkeluar dah dengan kalam ma damati zat tu, keluar dah keluar dah maknawiyah situ. Fa inna ma'naha, kerana maknanya, makna kalam tu ma damati zat itu, annal wujuda, bahawa wujud, huwal halul wajibu lidzat, itulah hal yang wajib bagi zat, biqaidi, dengan qaid dawamiz zati, dengan qaid selama ada zat. Jadi makna gitulah. Bila kita kata hal al-wajibu lidzati ma damati zat, makna apa? Makna hal itu wajib bagi zat selama ada zat. Tidak, maka bila begitu perlu tak pada qaid ghairu mu'allah? Tak perlu dah. Maka sebab apa? Sebab fa kharaja ma lam yadum bidawami adzat, keluar daripada itu apa yang tidak kekal dengan kekalnya zat. Ada benda hak tak kekal dengan kekal zat. Zat ada je tak ada? Ada. Kal ma'nawiyah, seperti ma'nawiyah. Ma'nawiyah tak ada sebab tak ada ma'ani. Zat boleh jadi ada. Makna dia itu tidak kekal dengan selama kekal zat. Dia itu tidak kekal selama kekal zat. Ada pun sifat wujud kekal selama kekal zat. Maknawiyah tidak kekal selama kekal zat, sebab boleh ada hilang maknawiyah. Contoh manusia jahil, tak ada ilmu, hilang je kaunuhu alima. Tapi zat orang hak jahil tu ada tak? Ada ke? Maka dah terkeluar dengan madamati zat. Fa kharaja ma lam yadum bidawami zat kal maknawiyah. Fa inna dawamaha, kerana berkekalannya maknawiyah itu, bidawami ma'aniha,
kekalnya maknawiyah dengan kekalnya ma'ani. La bidawami dzat, bukan dengan kekal zat. Maka fahiya thabitatun lidzati. Maka dia pun sabit bagi zat madamati dzatu, selama ada zat. Selama ada zat tu ada, maka adalah dia. Ya. Wahina idzin, maka ketika itu fal qaidul mazkur, maka qaid yang disebut tadi mana? Ghairu muallalatin bi'illah. Orang panggil qaid tak pada hakikat. Orang tak panggil qaid pada hakikat. Qaid dengan maksud qaidun mukhrijun. Qaid yang mengeluarkan. Fal qaidul mazkur li bayanil waqi' orang panggil. Qaid li bayanil waqi' saja. Qaid tujuan nak cerita hak sebenar. Maknanya kalau tak ada dia pun faham. Tapi diletak tujuan nak khabar hak sebenar dan hak sepatutnya. Bukan sepatutnya, hak sebagaimana ada. Sebagaimana hakikatnya. Semata-mata. Libayanil waqi' la lil ihtiras. Bukan tujuan untuk ihtiras. Bukan qaid untuk buat ihtiras. Untuk buat pengecualian. Kerana kalau asal tugas qaid ini untuk ihtiras. Untuk keluarkan benda hak bukan daripada mu'arraf masuk dalam takrif. Tapi kenapa dia bawa datang juga? Namun lamma kana asraha. Tak kala adalah ia qaid tadi lebih soreh fil ikhraji, pada mengeluarkan. Tak kala qaid tadi itu lebih soreh, lebih jelas pada nak mengeluarkan mimma qablahu, daripada barang yang sebelumnya, daripada semata-mata sebut madamati zat. Kita wak mari qaid ghairu muallalah itu lebih kuat untuk mensorehkan ihtiras tadi, ikhrah tadi. Ahala syarihu al-ikhraja alaihi, maka mengihalah oleh syarih akan ikhraj ke atasnya. Benda masuk? Benda masuk Umay? Mengihalahkan oleh syarih ikhraj itu ke atasnya. Ni dah Anabiyah. Kan? Apa ngatuk dengan itu? Benda kedua. Mengihalahkan syarih akan ikhraj itu ke atasnya, ke atas ghairu mu'allalah. Ia gi alih. Ihalah ni alih. Ihalah ni alih. Alih asalnya, asal ihtiras itu boleh dikeluarkan pada qaid madamati zat. Boleh keluar dah sifat maknawiyah dari situ. Tapi tidak. Musannif alihkan ikhrah itu kepada qaid yang lepas itu, iaitu ghairu muallalatin bi'illah. Kerana apa? Kerana itu lebih asrah fil ikhraj. Lebih jelas pada nak mengeluarkan. Nampak? Habis. Waqila. Kata skill. Kata satu pandangan. Inna qawlahu madamatiz zatu. Kata musannif itu selama ada zat itu. Kharaja bihi al-ma'nawiyatu al-hadithatu. Keluar dengan kata madamatiz zat itu maknawiyah yang hadithah. Sifat maknawiyah hak baharu, hak makhluk. Ada hak kata madamatiz zat itu keluar daripada itu sifat maknawiyah makhluk. Wa ghairu muallalatin bi'illatin, tak dalam kurungan. Kharaja bihi ma'nawiyatul qadimatu. Kata qaid ghairu muallalatin bi'illah itu keluar dengan qaid itu sifat maknawiyah hak qadim, hak Tuhan. Ada orang buat beza gitu. Kata madamati zat tu keluar maknawiyah hak baru. Ghairu muallalatin keluar maknawiyah hak Tuhan. Lepas tu wa fihi apa dia? Apa ni? Ba'da hadza? Wa fihi bu'dun, pandangan itu jauh sekali katanya. Wa fihi bu'dun. Kan kil kan? Dan kil yang mengatakan madama itu keluar maknawi hak baru dan ghairu mu'allah tu keluar ghairu mu'allalatin keluar maknawi hak qadim, fihi bu'dun. Jauh sangat. Istilah bahasa sebut ni goreng.
Tapi ulama nak kata goreng. Kalau kita boleh nak kata goreng. Goreng ustaz. Ustaz ni kuat goreng ustaz ni. Kalau ulama ni boleh kata goreng. Kok betul mana tahu tak. Kalau orang tu sebetulnya kita boleh kata ustaz ni goreng. Allahu salli ala Muhammad nasallallahu alaihi. Jadi wabihi bu'dun, jauh sekali. Hadza selesai. Hadza huwa, makna inilah dia. Okey. Wa urida ala ta'rifi. Iraq lagi pula. Dan diirakkan di atas ta'rif al-mazkur. Iraq lain pula. Didatangkan irak, i'tiraf atas ta'rif yang tersebut. Apa dia? Anna al-wujuda, bahawa wujud itu kal ma'nawiyati, dia itu sama macam ma'nawiyah. Wujud ni sama kalau kita tengok. Sama juga macam sifat ma'nawiyah. Kok mana sama? Wajah syabah ni sama tu. Fi kaunihi, pada keadaan wujud itu mu'allalan, dia itu diilahkan. Kok mana ilah? Tengok. Fa inna ma'nahu, kerana makna wujud itu thubutu syai'. Makna wujud ialah sabit sesuatu. Apa maksud sabit sesuatu? Tafsir lagi. Ai husuluhu fil a'yan. Hasil ia pada fil a'yan, hasil dia pada zat. A'yan mana pada zat? Hasil ia pada zat. Makna sifat wujud tu dia itu hasil pada zat, ada pada zat. Alal qauli, atas pandangan bi annahu halun. Alal qauli, atas pandangan yang mengatakan wujud itu hal, fala budda, maka tak dapat tidak, min sifatin, tak dapat tidak, dia itu perlu kepada sifat taqtadi, yang menuntut zalikal husula, sifat yang menuntut kepada terhasil itu. Jadi gini, dia ni kena guna otak sikit ya. Dia kata kita tengok wujud. Wujud tu ialah benda, sabit sesuatu. Hasil sesuatu pada diri zat. Tu mana wujud. Okey. Bila hasil sesuatu pada diri zat, maka mesti dia perlu kepada sifat untuk terhasil. Untuk terhasil perlu ada sifat kan? Kalau dia itu, wujud itu ialah sabit sesuatu atau hasil sesuatu pada diri zat, maknanya dia memerlukan kepada sifat yang nak membawa kepada hasil itu. Faham tak sini? Maka wujud pun mu'allal. Mu'allal, dia tu diilahkan. Wujud. Wujud. Jadi nak jadi wujud, apa itu wujud? Nak hasil pada zat. Maka hasil pada zat itu, tidakkah dia perlu kepada itu? Okey. Ujiba, dijawab. Bi annahu la yajuzu ta'lilul husul al-madhkur bi sifatin. Gini, dia kata gini. Wujud itu, apa dia wujud? Wujud itu ialah sabit sesuatu ataupun hasil sesuatu pada zat. Sabit dan hasil itu sifatnya benda. Kena ada tak? Sabit dan husul itu kena ada ke tak kena tak ada? Dia perlu ada lah, baru ada. Wujud yang mana hasil sesuatu pada zat, subut sesuatu pada zat itu, dia perlu ada tak? Perlu ada lah, baru dia hasil. Jadi husul pun dia berhajat kepada sifat. Wujud berhajat pada sifat supaya dia itu ada. Kalau orang kata gitu, apa jawapan? Ni mudah je sebenarnya. Ujiba bi annahu la yajuzu ta'lilul husulil madhkur bi sifatin qa'imatin bihi. Tak boleh kita nak elahkan hasil yang tersebut itu dengan sifat yang ada pada hasil itu. Wujud atau hasil itu mesti bersifat ada, barulah hasil itu ada. Ataupun mesti bersifat dengan sifat yang wujud,
barulah ada husul, ada subut tadi. Kenapa? Li'anna ittisafahu biha, kerana bersifatnya husul dengannya, dengan sifat yang ada pada dia, masbukun bihusulihi fi nafsihi, terdahulu dengan hasilnya pada dirinya sendiri. Maknanya nak kata ada husul, bersifat dengan husul, mesti husul tu ada juga. Mesti ada zat itu, barulah boleh ada hasil. Hasil itu ada dengan adanya zat. Zat itu ada dengan adanya hasil. Bihusulihi fi nafsihi, id husulu syai' fi nafsihi, kerana hasil sesuatu pada dirinya, sabiqun ala husuli ghairihi lahu, dia itu mendahului yang lain, mendahului di atas hasil hak lain pada diri dia. Nak ada hasil, nak hasil, mesti ada hasil baginya, dah hasil tu kena ada dulu. Barulah ada hasil pada hak lain pada diri dia. Dia tu kena ada dulu, barulah ada hak lain, boleh kita kata dia hasilkan hak ni. Hak tu kena hasil dulu. Maka falau kana husulu ghairihi lahu, kalaulah husul yang lain baginya itu illatan li husulihi, menjadi illah kepada hasilnya, lazimad daur, lazim daur. Bahasa je payah. Konsep senang je. Wujud ni, dia soal, adakah wujud ni, nak tulis payah sini, nak cakap malah tulis. Zat tu dengan wujud. Wujud ni kena ada tak? Nak kena ada wujud. Atas yang kata wujud ni kan mu'alla juga kan. Sebab apa? Nak kata adanya wujud kena ada zat. Nak kata ada zat kena ada wujud. Tak jadi dua tu. Wujud ni perlu ada ke tidak? Perlu adalah. Okey, wujud ni ada pada zat. Zat itu untuk ada perlu kepada sifat wujud kan? Tak? Okey, sifat wujud tu nak kena ada tak? Mesti kena ada. Kalau tak ada mana boleh. Jadi orang panggil do lah. Kerana itu wujud ini tidak disifatkan dah. Sebab itu kata ghairu mu'allalah. Tak perlu sifat. Kan dia kata kill tadi kan? Dia kata kill. Dia kata mana? Fala buddha. Okey. Wa urida 'ala ta'rif. Sini. Wa urida 'ala ta'rif. Wa urida 'ala ta'rif al-mazkur anna al-wujuda kal ma'nawiyah fi kaunihi mu'allalan fa inna ma'nahu thubutu syai'i ay husuluhu fil a'yani 'ala al-qawli bi annahu halun fala budda min sifatin taqtadi dhalika al-husula. Itu dia punya irad dia. I'tirad dia. Wa ujiba, kita jawab bi annahu la yajuzu ta'lil husul madhkur bi sifatin. Husul tu tak boleh kita nak ilah dah. Tak boleh nak kata ada benda lain yang menyebabkan husul, tak boleh. Dia akan jadi do lagi. La yajuzu ta'lil husul madhkur bi sifatin qa'imatin bihi li anna ittisafahu biha masbukun bi husulihi fi nafsihi id husulu syai' fi nafsihi sabiqun ala husuli ghairihi lahu falau kana husulu ghairihi lahu illatan li husulihi lazimad dawru. Lazim daur. Maka naqifu huna hatta la naduru ra'suna. La taduru ra'suna. Berhenti situ supaya kita tak musing kepala. Ikutlah. Mudah ya tak? Okay. Mujarrad istilah. Mujarrad istilahin. Mujarrad khabar dia. Kita berhenti sini. Ni kita sambung live audio je lah. Syekh Ashmawi. Wallahu ta'ala ala wa'ala.